Assalamualaikum. Okey, sambung lagi dalam bab sama lagi, topik subtopik last 7.2 aplikasi pengaturcaraan linear. Bila sebut saja aplikasi, maksudnya soalan yang berbentuk yang ni lah, berbentuk SPM lah. Tak juga maksudnya sangat susah sikit, tak susah pun. Okey, jadi hari ni cikgu nak terus saja macam mana nak jawab soalan yang berbentuk SPM terus. Maksudnya lepas cikgu ajar ni, kalau awak cikgu bagi latihan lain, maksudnya awak boleh buat, maksudnya awak dah kuasai satu bab untuk bawa awak ke periksa SPM nanti. So kena betul-betul faham. Okey, so soalan dia macam ni lah soalan SPM ni. Inilah soalan SPM awak, ginilah. Ketah 2 kena skor 10 markah. Okey, tengok yang pertama dia kata, baca dulu maklumat. Cikgu ajar dah. Okey, suatu institusi. Ni dalam buku awak. Dalam buku apa ni yang awak beli tu, buku pink tu. Nanti awak salin je. Suatu institusi menawarkan 2 jenis kursus matematik, iaitu kalkulus dan statistik. Okey. Bilangan pelajar yang mengambil kalkulus ialah X. Okey, di khabar dah kalkulus akan wakilkan sebagai X. Okey. Jadi tulislah sini. Kalkulus akan jadi X, statistik akan jadi Y. Okay, nak mudah, tulis dulu sini. Kalkulus X, statistik Y. Okay, lagi apa lagi? Bilangan pelajar yang mengambil kursus kalkulus ialah X, dan bilangan pelajar yang mengambil kursus, bilangan pelajar yang mengambil kursus matematik adalah berdasarkan kekangan yang berikut. Okay, bilangan pelajar ambil kursus matematik adalah berdasarkan kekangan yang berikut. Okey, so ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sebelum cikgu masuk pada kekangan, cuba awak tengok A. Dia kata tuliskan 4 ketaksamaan. Okey, tak ya, okey, yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, soalan A disuruh keluarkan. Ni dalam bentuk ayat, jadi awak kena buat dalam bentuk matematik. Awak kena buat dalam bentuk ketaksamaan. Keluarkan 4 ni. Ini soalan A. Okey. So soalan A, cuba baca. Nisbah. Okay, yang pertama. Sini Nisbah bilangan pelajar mengambil kursus kalkulus. Okay, disebut nisbah. Ayat matematik Ayat matematik di tingkatan 3. Silap cikgu. Nisbah. Okay, bentuk dia nisbah macam mana? Ni titik bertindih. Ini adalah nisbah. So dikhabar, nisbah bilangan pelajar mengambil kursus kalkulus kepada, disebut kalkulus dulu. Maksudnya kalkulus akan jadi X. Kepada tu, maksud kepada tu adalah titik bertindih bilangan pelajar mengambil kursus statistik. Okey, statistik, gitu cara nak tulis dia. X nisbah Y tidak melebihi, tak lebih, maksudnya kurang atau sama dengan 80 nisbah 20. So, yang pertama awak akan dapat X nisbah Y kurang atau sama dengan 80 nisbah 20. Okey, boleh Okey, yang kedua, yang pertama. Yang kedua, bilangan pelajar yang mengambil kursus matematik adalah kurang atau sama dengan 80. Okey, dia ada bagi tahu tak? Kalkulus ke statistik, kalkulus ke statistik, tak ada. Dia tak bagi tahu apa-apa pun. Dia cuma kata bilangan pelajar ambil kursus matematik kurang atau sama dengan 80. So, X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Dia tak khabar pun kalkulus ke apa. Allah Akbar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bilangan pelajar yang mengambil kursus statistik. Okey, disebut statistik sahaja. So, statistik adalah Y sekurang-kurangnya 10. Okey, kurang akan jadi lebih. Sekurang-kurangnya 10. Okey, siap. Yang keempat, bilangan pelajar yang ambil kursus kalkulus, ada sebut kalkulus saja. So, X sekurang-kurangnya, paling kurang, maksudnya dia lebih lah. Kurang dia akan jadi lebih sama dengan 20. Okey, dah dapat 4 kekangan. Standard dia akan bagi 3 kekangan 4. Standard 3 lah. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 1 tu dah ada dalam tu nanti kemudian panjang cerita pula. Okey, kali ni dia bagi 4 kekangan. So, soalan pertama awak dah siap. Okey, soalan pertama A dah siap. Yang kedua, tengok B. Gunakan skala
Gunakan skala 2 cm kepada 10 orang pelajar pada setiap paksi. Maksudnya 2 cm 10 orang pelajar setiap paksi. Maksudnya pada paksi X, paksi Y sama je dia punya syarat. Apa maksud 2 cm kepada 10 orang pelajar? Tengok sini. Ni, tengok cikgu punya ni. 2 cm. Apa maksud 2 cm? Ni 1 cm, ni 2 cm. So, setiap 2 cm tanda. Tanda dulu. Setiap 2 cm. Sebab dia nak 2 cm. Tanda sampai atas. Okey, setiap 2 cm. 2 cm dia kata 10 orang pelajar. 10 orang pelajar maksudnya sifir 10. Okey, 10 orang. Kalau dia kata 2 cm kepada 50 orang pelajar, maksudnya sifir 50. So awak tulis sifir 10. Tulislah sini sifir 10. 10, 20, 30, 4, 5, 6, 7, 80. Okey. 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Sampai habislah. 90, 100. Okey. Dah siap buat ni. Okey, ikut step cikgu cover ni. Dah siap buat pada kertas graf, barulah awak buat yang nak plot tu. Yang awak buat yang cikgu ajar ni. Dah siap buat ni, barulah awak ambil 4 ni. 4 ni. Yang buat macam cikgu ajar gitu. Ni, buat gini. So, persamaan yang pertama adalah tadi awak dapat Y. Lupa nak tunjuk satu lagi. Okey, hak ni boleh dipermudahkan. Ni, hak ni jangan tinggal gini, tak boleh. So, X nisbah Y bermaksud X per Y. Simbolnya tetap sama. 80 nisbah 20 maksudnya 80 per 20. Tu maksud dia. Jadi, pemudahkanlah. 80 bagi 20. So, awak akan dapat X per Y kurang atau sama dengan 44. Kan? Okey. So, Y bawa pergi sana. So, X kurang atau sama dengan 4Y. Okey. Cikgu nak Y saja. Cikgu nak Y je. Jadi, alih sana. Boleh je tinggal gini pun. Sampai sini boleh. Awak nak jadikan Y saja pun boleh. Jadi, cikgu nak buat Y saja je lah. So, jadi X per 4 kurang atau sama dengan Y. Okey. Gini pun boleh. Yang kedua maksudnya ada beberapa option lah. Ni jawapan ni boleh. Okay, cikgu nak tukar satu lagi. Kita tukar. Kan cara baca ni adalah daripada kanan kan. Y lebih besar daripada X per 4. Jadi cikgu nak tahu Y duduk leg kiri. Jadi Y lebih besar daripada X per 4. Yang ni pun boleh. Mana-mana sahaja. Okay. So cikgu buat yang ni tadi. Okay. So, Y X per 4. Okay. Tadi cikgu dapat Y lebih besar daripada X per 4. Sama je ni Sama je. Ni sama je. Sebab dia ada 1 depan ni. 1 per 4X. Jadi, nak buat dalam bentuk ni, daripada ni kena tukar jadi sama dengan dulu. Y sama dengan 1 per 4X. Okay. So, pilihlah X0, Y0. Nak pilih titik di sini, awak jangan main letak saja. Jangan main letak 25, 30, 3 dot. Awak kena tengok dulu pada ni. Awak nak pilih nilai X tu, mesti tengok dulu. Dia punya ni berapa di sini. Kalau sifir 10, 20, 30, ambillah. Maksudnya letaklah sini ni nilai yang nilai yang munasabah. Contoh yang sini tengok cikgu buat Tengok sini X 80, Y 20. Sini ada X 100. Boleh ke buat X 100? Tak boleh lah sebab dia tak ada dalam jadual. Okey, jadi kena tak lihat ni. Kena abang mula. Okey. So nak letak berapa? Okey. Kalau cikgu nak letak X 8. Contoh. X 8. Boleh tak? Boleh. Tapi Y sama dengan 1 per 4. 8 bagi 2. Maksudnya 8, 2. Maksudnya tapi kita punya paksi ni 10, 20, 30. Jadi sebaiknya ambil pilih nilai X yang bersesuaian. Jangan main letak saja. So awak ambil berdasarkan yang ni lah kalau boleh.
berdasarkan ni. So berapa? Nak ambil yang mana? Sifir berapa? Okay, cikgu ambil X 40. Okay, X 40. Apabila X 40, bila X 40, so Y 1/4 40. Ambil yang sesuai. So Y sama dengan 10. Gitu. Kalau boleh, jawapan akhir ni tak nak ada perpuluhan. Tak boleh. Okay, yang kedua pun sama. Macam biasalah yang ni. Harap awak faham. Ni macam biasa yang cikgu ajar first dulu untuk cari titik. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, Y lebih besar atau sama dengan 10. Ni ada X tak? Tak ada. Y lebih besar atau sama dengan 10. So, Y sama dengan 10. Dia ada X tak? Tak ada. Jadi, tak perlu buat dalam bentuk macam ni. Tak perlu. Okey, yang ni, yang keempat. Tadi kekangan yang keempat tadi, X lebih besar sama dengan 20. Cikgu tukarkan jadi X sama dengan 20. Dalam X ni ada Y ke tak? Tak ada. Jadi tak perlu buat macam ni. Tak perlu buat macam ni untuk cari titik. Faham Okey, kemudian kita ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 kertas samaan. Jadi sepatutnya akan ada 4 garis dalam satu kertas graf. Faham? Okey, yang pertama kita plot graf yang pertama dulu. Ini. Ni, kita plot yang ni dulu. 0, 0. So kat mana 0, 0? Ni 0, 0 ada di sini. Okey. 80, 20. Okey. So 80, 20. Sini. Maksudnya sini. Yang ketiga 40, 10. 40, 10. So garis tembung tu adalah titik dia. Jadi so gariskan. Gariskan. Sambungkan guna pembaris Okey, dah dapat persamaan yang pertama. Dah dapat persamaan yang pertama, tulis nama persamaan tu. Y sama dengan 1/4X. Jangan tulis hak ni, tulis hak bawah ni. Ni persamaan dia. Okey, yang kedua, kita plot yang kedua, 0,80. Dekat Y ada 80. Jadi cari dekat Y 80. Okey, lagi 80 kosong. Dekat X ada 80. Jadi 80 kosong. Yang ketiga 60 20. Jadi 60 20. Okey, sini Okey, sambungkan garis tadi. Guna pembaris panjang. Sambung tepat-tepat. Jangan sengit-sengit, jangan keluar ni. Jangan Okey, yang kedua. Okey, dah. Yang ketiga, Y sama dengan 10. So, dekat Y ni cari dia nilai 10 kat mana? Y cari 10. So, gariskan sahaja. Macam tu je. Macam ni je lah kalau Y 10. Okay, next. X 20. So, cari dekat X. So, tandakan 20 ni. X 20 dekat sini. So, gariskan macam tu. Okay, dah siap. Okay, tulis nama lupa pula cikgu nak tulis nama. So, X sama dengan 20. Ni Y sama dengan 10. Ni X tambah Y sama dengan 8. 10. Okey, kemudian dah siap dulu dia katakan bina, habis soalan dia. Bina dan lorek rantau arc yang memenuhi kekangan di atas. Okey, awak kena lorek. Lepas tu dalam lorekkan tu kena tulis arc. Macam mana nak lorek dia? Okey, macam mana nak lorek dia? Kita kena tengok berdasarkan dia punya dia punya besar atau kecil ni, ketaksamaan ni. Tengok ketaksamaan ni. Kita nak lorek. Okay, jadi sekarang kita nak lorek. Nak lorek dia. Macam mana nak buat? Macam ni.
nak buat lorekkan dia, kena tulis nombor di setiap di setiap ruang ni. So cikgu nak tulis nombor. Ni nombor 1, ni nombor 2. Ni langkah yang cikgu reka sendiri je ni. 3, 4, setiap ruang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, setiap ruang yang ada. Jadi cuba awak tengok garis yang pertama tadi. Y lebih besar 1/4. Mana garis dia? Ni kan? Okey, ni. Okay, garis ni dia kata lebih besar. Maksudnya lebih besar ke atas. Nombor berapa yang kena tu kalau ke atas? Nombor berapa? So tulis sini. Nombor ni kan? 1, 2, 3, 4, 7, 5. Okey, tulis. 1, 2, 3, 4, 7, 5. Okey. Itu garis yang pertama. So garis yang kedua, X tambah Y 80. Mana garis itu? Ni garis ni. Ni garis dia. Dia kata kurang daripada kurang. So kurang ke bawah. Nombor berapa yang kena tu? Nombor apa? 1, 4, 5, 7, 6, 8, 9. Betul tak? So tulis. 1, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 7, 6, 8, 9. Okey, lagi. Yang ketiga, ni. Y sama dengan 10. Mana garis Y sama dengan 10? Okey, Y sama dengan 10. Lebih besar. Nombor berapa yang kena? Okey, cuba tengok. Y lebih besar, nombor berapa yang kena? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 9 dan 10. Okey, satu lagi. X sama dengan 20. X sama dengan 20. Ni. Yang ni lebih besar kan? Dia punya ni lebih besar kan? Jadi ke kanan. Ke kanan nombor berapa? Nombor apa yang kena? Okey, jadi kalau ke kanan nombor 3, 4. Tengok ni ke kanan. 3, 4. Ke kanan lagi. 7, 8, 9, 10 dan 11. Okey. Awak so jadi dekat nombor ni yang manakah ke 4 ni dia ada nombor tu. Okey, cuba tengok. 1 ada, tak ada. Okey, 1 tak boleh. Nombor 2. Cuba cek nombor 2, sini tak ada nombor 2. Jadi nombor 2 potong sebab tak boleh guna nombor 2. Okey, nombor 3. Sini ada nombor 3. Tak ada. Jadi potong terus. Tak ada nombor 3, tak perlu nombor 3. Okey, sekarang kita tengok nombor 4. Nombor 4 ada, sini ada nombor 4, sini ada nombor 4, sini ada nombor 4. Okey, so bulatkan nombor 4 tu. Bulatkan nombor 4 sebab kita ada nombor 4, kita perlu nombor 4 ni. Okey. So nombor 5, cikgu nak nombor 5 ada tak? Kita cek nombor 5, ada. Ni tak ada. So boleh potong terus sebab dia tak ada. Okey. Nombor 6, ada tak? Tak boleh sebab atas ni sebab yang atas ni tak ada nombor 6. Jadi potong terus nombor 6. Nombor 6 potong. Okey, nombor 7. Nombor 7 ada. 7 tak ada. So jadi potong terus nombor 7. Nombor 8 atas tak ada. Jadi potong terus 7 potong. Nombor 9 ada 2 je kat lain tak ada. Okey, tak boleh. 10, 9, okey tak boleh. Nombor 4 je ada. Jadi awak lorek yang nombor 4 sahaja. Okey. 4 sahaja. Jangan masuk 7 4 sahaja. Okey, lorekkan atau warnakan. Lorek macam ni pun boleh. Nak warnakan pun boleh. Disuruh lorekkan. Loreklah. Jadi tempat lorekkan tadi tulis huruf R.
Dan ni padam. Ni padam. Ni padam. Nombor ni padam lah. Nombor ni padam. Padam balik. Okey, padam semua Okey, dapatlah kita punya kawasan. Okey. Jadinya soalan B kita dah siap. Okey, secara yang cikgu buat tadi. Ni yang jawapan dia. So cikgu tengok jawapan dia je lah. Okey, ni jawapan dia. Kemudian dia kata soalan C pula. Dengan menggunakan graf dari B, okey, dari graf tadi, cari julat bilangan pelajar untuk kursus kalkulus. Okey, disebut kalkulus. Dia saya julat maksudnya dia nak, kalau sebut julat saja tolong ingat dia nak julat maksudnya dia nak minimum dan maksimum. Maksudnya paling rendah dan paling tinggi. Okey. Untuk kursus kalkulus, jika bilangan pelajar kursus statistik lah 20. Dia kata, kalau statistik 20. Okey, statistik Y kan. Okey, jadi cari Y 20. Okey, daripada graf ni, awak cari Y 20. Y 20. Awak kena cari minimum dan maksimum. Jadi dia nak nilai X, betul tak? Julat bilangan khusus kalkulus, maksudnya kalkulus ni X, maksudnya dia nak X. Okey, kalau Y 20 tu maksud dia. Okey, so kalau Y 20, awak gariskan, awak ambil pensil, awak tandakan 20. Okey, tandakan sampailah awak kena first yang lorekkan tu. Okey. So, first lorekkan ni adalah kita panggil minimum. So, turun ke bawah, awak akan dapat nilai X ni adalah 20. Jadi, awak tulis julat minimum. Dia nak minimum dan maksimum kan? Minimumnya ialah 20. Okey. Lepas tu, teruskan lagi ke belakang sebab dia nak minimum dan maksimum. So, minimum tu yang mula-mula jumpa dekat graf. Tu minimum. So, garis lagi sampailah ke penghujung lorekkan tu. Sampai mana penghujung lorekkan? Okey, sampai sini penghujung lorekkan. Jangan sampai ke, bukan sampai ke graf ni. Tidak, ni tak ada lorek. Ni lorekkan ni. Sampai ke lorekkan awak ni, sampai ke hujung. Jadi, turun ke bawah, awak akan dapat 60. Jadi, maksimum 60. Jangan tinggal gini. Tidak, julat tak boleh buat dalam gini. So, julat awak kena jawab dalam bentuk ni. Macam ni. Okey. Kena jawab dalam bentuk macam ni. Tak boleh tinggal. Julat apa dia nak tadi? Julat bagi X. So, X 20, 60. Siap. Dia mesti depan ni nilai yang minimum, belakang ni nilai yang maksimum. Siapa yang buat gini, cikgu pakuh besar-besar. Tolong ingat Kalau dia nak julat, mesti dalam keadaan gini. Kalau dia nak julat Y, so sini akan jadi Y. Nilai yang awak ambil tadi kan nilai X. Jadi sini akan jadi X lah. Kalau nilai awak ambil tadi Y lah. Ni, wajib julat. Okey, yang kedua dia kata, bayaran maksimum yang dikutip jika bayaran peperiksaan untuk kalkulus dan statistik ialah 200. Okey, dia kata kalkulus dan statistik ialah 200 dan 400. Maksudnya kalkulus ni 200. Ni kalkulus 200 maksudnya X, statistik akan jadi Y. So, awak akan dapat, ini yang cikgu dah ajar. Maksudnya, awak akan dapat ginilah. 200 X tambah 400 Y. Sama dengan K. Ni yang cikgu ajar sebelum ni. Jadi, 200 X tambah 400 Y ni, tulis sini. Cikgu nak nampak sikit sini lah. 200 X tambah 400 Y sama dengan K. Okey. So, nak cari, dia kata nak cari yang maksimum. Maksimum. So, nak cari maksimum, kena cari titik. Titik ni berapa? Di setiap bucu titik. Mana Ni satu titik.
Ni titik kedua. Ni titik ketiga. Ni titik keempat. Buku teks dia ada lain. Tapi ni boleh guna. Buku teks susah. 1, 2, 3, 4. Jadi, titik ini berapa? Cuba tengok. Sini berapa titik ni? Kena kira lah. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Okey, 64. 64. Bawa pergi sana 16. Okey, titik ni pula 40, 10. Sini pula 20, 10. Ni 20, 60. Jadi, setiap titik ni masukkan dalam ni. Faham Cikgu ajar dah ni. Jadi, masukkan. Cikgu ajar yang part 2 hari tu. Yang nak cari maksimum. Nilai yang paling maksimum, tak cikgu tunjuk asal. So, titik 64. Okey, ada berapa titik ni? 1, 2, 3, 4. Sebab ada 4 bucu. Jadi, titik yang pertama. 64, 16. Okey. Masukkan. 200. X 64 tambah 416. Okey, kira dapat berapa? Titik pertama. Titik kedua, kira lagi. Ni jawapan akhir ni yang paling besar itu adalah maksimum. Kena tulis lah. So, tu je lah. Cikgu ada dah buat sendiri. Okey, cikgu nak tunjuk contoh yang kedua. Satu kilang menghasilkan dua jenis krim A dan B. Kilang itu menghasilkan X botol krim A dan Y botol krim B. Maksudnya jika berada XY. Okey, kekangan. Kita tengok kekangan. Bilangan botol krim B. Okey, B tadi X. A adalah X. B adalah Y. Okey. Jadi dia kata bilangan botol krim B. Okey, B maksudnya Y. Yang pertama Y. Melebihi bilangan botol krim A. Melebihi bilangan botol krim A. Selebih-lebihnya. Ada lagi ayat di belakang. Jadi Y lebih daripada A. So Y akan tolak A. Selebih-lebihnya. So kurang atau sama dengan 200 botol. Yang kedua. Bilangan botol krim B. B adalah Y. Sekurang-kurangnya so kita jadi lebih besar. 1/3 daripada bilangan botol krim A. So 1/3 daripada botol krim A. So AX. Okey, yang ketiga. Jumlah bilangan botol krim tidak melebihi 400 botol. Jumlah. Okey, so X tambah Y. Dia dekat bawah jumlah berapa. So X tambah Y tidak melebihi. Tak lebih. Maksudnya dia kurang atau sama dengan 400 botol. So, ni pertama dah siap. Okey, B pula. Gunakan skala 2 cm kepada 50 botol. Cikgu dah ada jawapan. Tapi awak tetap kena buat Cikgu dah ada jawapan ni dekat sini. Okey, dia kata 2 cm kepada 50 botol. So, buat dulu. 2 cm. Maksudnya 2 cm, 2 cm, gitu. Tanda 2 cm. 50 botol maksudnya sifir 50, 100, 150, 200, 250. Okey. Lepas tu, lukiskan. Ketiga-tiga ni lukiskan pada sini. Okey. Lepas tu, cikgu nak awak lukis atas kertas graf. Ni, hak atas tadi pun sama. Lukis atas kertas graf. Lepas tu, langkah kerja cikgu nak tengok macam mana awak buat titik-titik ni. Tapi kat belakang dia tak apa. Kat belakang ada jawapan. Cikgu nak langkah kerja sekali. Tak ampuh main-main titik letak saja. Kena ada langkah kerja. Macam mana awak buat. Lepas tu, cikgu nak ajar jawapan C. Gunakan graf pada B. Jawab semua soalan berikut. Diberi kos menghasilkan krim A dan krim B adalah 50 dan 30. Cari kos maksimum. Okey, dikabur dah sini. A 50, B 30. Jadi, awak boleh buat persamaan baru iaitu 50X tambah 30Y sama dengan K. Dia nak kos maksimum. So, samalah. Setiap titik ni, setiap bucu setiap bucu cari koordinat. Lepas cari koordinat, masukkan dalam ni. Setiap satu mesti masuk. Nilai yang maksimum tu bagi jawapan 1. Nilai yang minimum ni lain pula.
kos maksimum untuk menghasilkan krim. Itu sahaja. So, ini cara dia. So, yang kedua, kos minimum untuk menghasilkan krim jika bilangan botol pelembab B yang dihasilkan ialah 300. Okey, ayat dia ada syarat di belakang. B dihasilkan ialah 300. B tu Y. Jadi, dia kata kos minimum untuk dihasilkan jika krim bilangan botol B dihasilkan ialah 300. Maksudnya dia cover kalau Y 300, X berapa? Bukan X, kos minimum. Dia suruh cari kos. Okey. Kos yang minimum. Jadi X yang kalau Y 300, Y dia berapa? So kena cari dulu. Y dia berapa? Y 300. Sini. Y dia 300. Jadi X dia akan dapat 100. Jadi kalau Y 300, awak tengok pada graf ni, Y 300. Okey, jumpa first kali yang lorekkan tu adalah minimum. So X dia 100. So X dia 100. Masukkan dalam persamaan ni tadi. So dapatlah 50, 100 tambah 30, 300. So dapatlah jawapan dia. Okey? So yang ketiga ni awak buat sendiri. Ini kerja awak. Banyak dia kena bagi ni sebab dia soalan penting. Ni 1, 2, 3. Okey, 5 soalan ni. Tolong buat dan hantar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.